Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita mengucapkan syukur pada Allah SWT kita dapat mengadakan sidang media pada hari ini daripada GASMA, iaitu Gabungan Ahli Sunnah wal Jemaah Malaysia, Gabungan Ahli Sunnah wal Jemaah Malaysia. Kami adalah nama atas ni Majlis Syura kepada Gabungan Ahli Sunnah Malaysia. Tujuan kami mengadakan sidang media ini akan saya bacakan nanti daripada kenyataan media yang kita dah sebarkan kepada press tadi, dan juga akan diterangkan oleh syekh-syekh ahli syura kita sebentar lagi. Saya adalah Ismail Omar sebagai setiausaha eksekutif kepada Majlis Syura. Saya perkenalkan dulu, ini adalah di sebelah kanannya ialah saya, Dr. Abdullah Yassin, Syekh Dr. Abdullah Yassin sebagai pengerusi Majlis Syura. Kemudian Syekh Hussein Yi, dia sebagai timbalan pengerusi Majlis Syura. Di sebelah sana adalah Ustaz Safwan Badri sebagai Presiden GASMA, Gabungan Ahli Sunnah Malaysia. Sebelah kiri saya ialah Ustaz Zainal Abidin, Ahli Majlis Syura, dan juga sebelah sana ialah Syekh Dr. Johari Mat, juga adalah Ahli Majlis Syura kepada GASMA. Jadi saya mulai dengan ada dalam. Jadi saya akan mulai dengan kami mengalu-alukan kedatangan pres dan tuan-tuan perempuan sekalian pada hari ini, dan saya akan mulai dengan membaca kenyataan kita pada media pada pagi ini, insya-Allah. Kemudian disusuli dengan ucapan oleh setiap masyayikh kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyataan media GASMA. Tajuknya Perpaduan Kepimpinan Ummah Malaysia. Gabungan Ahli Sunnah Malaysia atau GASMA yang merupakan gabungan 110 NGO Ahli Sunnah As-Sunnah di Malaysia, iaitu daripada semua negeri-negeri di Malaysia ni kita ada ahli kita 110 jumlahnya, amat prihatin ke atas cabaran semasa kepimpinan Melayu dan umat Islam tanah air Malaysia. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dikurniakan sebuah negara yang berpaksikan kedaulatan dan kepimpinan Islam. Namun cabaran untuk menegakkan kalimah Allah itulah yang tertinggi. Surutan dari surah At-Taubah ayat 40, sentiasa diiringi ujian untuk mengetahui siapakah di antara kita yang benar-benar beriman. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Demi kelangsungan kepimpinan ummah negara, maka GASMA menyeru ke semua kepimpinan Islam di negara tercinta agar berpegang kepada asas kekuatan ummah berdasarkan penyatuan dan perpaduan menurut firman Allah SWT dalam surah Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini sebenarnya kita boleh katakan tajuk kita pada hari ini, yang bermaksud berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Maka GASMA dengan ini menyeru pemimpin Melayu Bumiputera, satu, mengikhlaskan setiap keputusan dan tindakan diambil semata-mata kerana Allah SWT, lillahi ta'ala. Kedua,
Setiap keputusan dan tindakan hendaklah mendahului kemaslahatan atau kepentingan umum daripada kepentingan peribadi dan kepentingan kelompok atau parti. Ketiga, walaupun sistem demokrasi adalah amalan berparlimen, tetapi suatu keputusan majoriti tidak semestinya yang betul atau tepat. Apatah lagi jika ia bertentangan dengan kepentingan ummah yang berpaksikan kehendak akidah dan maqasid syariah umat Islam. Ini jelas dari firman Allah SWT surah Az-Zukhruf ayat 78, laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsaruhum lil haqqi karihun. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi majoriti di antara kamu tidak suka atau menolak kebenaran itu. Maka hendaklah sentiasa taat kepada Allah dan Rasul serta pemimpin yang telah dilantik demi memelihara kuasa kepimpinan ummah Melayu Islam. Jika terdapat perselisihan dalam sesuatu urusan, maka hendaklah dirujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta pemimpin di antara kalian. Apabila kalian berselisih faham sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan Rasulnya, iaitu hadis, serta sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kesimpulannya, oleh itu, Gasma menyeru para pemimpin Melayu Islam, terutama semua pemimpin Parti Melayu Islam Bumiputra, menginsafi dan beristiqamah bersatu padu, mengukuhkan saf ummah, bekerjasama di bawah ikatan satu payung atau parti bagi membela nasib ummah Melayu dengan menepikan soal peribadi, bersama-sama dengan kekuatan perpaduan dapat memimpin demi agama, bangsa dan negara, dan seterusnya memastikan pengukuhan kuasa kepimpinan Melayu Islam di Malaysia. Wallahu alam. Dari Majlis Syura dan Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat Gasma. Jadi dengan itu, saya sekarang ini menjemputkan Syekh Dr. Abdullah Yassin sebagai pengurusi Majlis Syura kita untuk mengumpaskan kenyataan media kita ini. Falyatafaddal. Jazakallah khair. InsyaAllah. Ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pendengar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Dr. Abdullah Yassin sebagai pengerusi ahli Majlis Syura Gasma Gabungan Ahli Sunnah Malaysia ingin memberi sedikit ulasan terhadap kenyataan akhbar Gasma yang baru dibacakan tadi di bawah tajuk perpaduan ummah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Perpaduan ummah bila dilihat dari sudut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana kita sama-sama maklum, Islam adalah agama yang dianut oleh majoriti umat Islam Malaysia atau umat atau rakyat Malaysia. Malah agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi. Dan kita setiap umat Islam, kalau ingin mendapat panduan dan bimbingan ilahi, hendaklah senantiasa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi suatu jaminan, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Perkara ini termaktub di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Oleh sebab itu, umat Islam mesti menyadari, menginsafi, jika mereka tidak mau tersesat, mereka hendaklah senantiasa kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, sesuai dengan topik yang diamanahkan, yaitu perpaduan ummah